kementerian untuk mencapai tahap penyediaan katil hospital yang lebih tinggi, justru memberikan kemudahan kesihatan yang lebih selesa untuk rakyat. Silakan, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Kementerian Kesihatan Malaysia menyasarkan nisbah katil hospital kepada 1,000 penduduk pada kadar 2.08 pada akhir rancangan Malaysia ke-12. Pada tahun 2020, iaitu tahun akhir rancangan Malaysia ke-11, nisbah yang tercapai adalah 2.01, di mana bilangan katil telah meningkat daripada 55,952 katil pada tahun 2016 kepada 65,508 katil pada tahun 2020. Bagi mencapai sasaran yang ditetapkan, Kementerian Kesihatan Malaysia meneruskan inisiatif untuk menambah bilangan katil, menerusi pembinaan hospital baru dan menaik taraf hospital serta fasiliti sedia ada. Tumpuan diberikan kepada kawasan di mana hospital sedia ada mempunyai kadar penggunaan katil yang tinggi. Faktor lain yang turut diambil kira ialah kepadatan penduduk, akses kepada perkhidmatan di hospital sedia ada dan peruntukan kewangan kerajaan. Selain meningkatkan bilangan katil di hospital dan fasiliti KKM, Kementerian juga menggunakan pendekatan untuk mengoptimumkan bilangan katil sedia ada menerusi perkhidmatan rawatan harian di hospital-hospital utama bagi mengurangkan keperluan terhadap katil pesakit dalam dan pelaksanaan program hospital cluster yang mana perkhidmatan kepakaran dikembangkan ke hospital tanpa pakar yang mempunyai kadar penggunaan katil yang rendah. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan yang disebut. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri di atas jawapan tadi. Yang Berhormat Menteri, seperti mana yang telah memaklumkan melalui jawapannya, saya merujuk kepada standard antarabangsa lah, di mana bagi setiap 1,000 penduduk adalah 2.5 katil. Jadi perbezaan nisbah ini menunjukkan masih ada keperluan untuk kita menambahkan jumlah katil tersebut. Yang Berhormat Menteri, ini berkaitan dengan katil untuk kes COVID-19. Sehingga semalam, jumlah kes COVID yang mendapat rawatan di hospital adalah hampir 13,000, iaitu hampir 13,000 katil digunakan daripada jumlah yang sedia ada. Ini bermakna pesakit bukan COVID dipindahkan ke hospital-hospital lain, termasuk Hospital Sungai Siput, kini berstatus hospital COVID, di mana pesakit luar harian diharapkan mendapat rawatan di klinik-klinik kesihatan yang berhampiran. Soalan tambahan saya, Yang Berhormat Menteri, bagaimana memastikan bahawa pesakit bukan COVID mendapat rawatan yang mencukupi, dan salah satu KPI Yang Berhormat Menteri adalah normalisasi rawatan bukan COVID di Kementerian Kesihatan dalam tempoh 100 hari di bawah pentadbiran Kerajaan Baru dapat dicapai. Bagaimana? Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat daripada Sungai Siput. Walaupun kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, Kementerian Kesihatan Malaysia tidak menghentikan ataupun tidak mengurangkan perkhidmatan kesihatan kepada pesakit bukan COVID, terutamanya untuk kes-kes kecemasan dan juga kes separa kecemasan. Antara langkah-langkah yang telah pun dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan bahawa non-COVID patients dengan izin mendapat rawatan yang mencukupi adalah pemanjangan waktu operasi klinik pakar dan Dewan Bedah selepas waktu pejabat, termasuk pada hari Sabtu bagi hospital-hospital tertentu. Jadi kita increase the working hours of hospitals tertentu untuk memastikan non-COVID cases dapat dirawat dengan baik, mengoptimumkan penggunaan hospital-hospital bukan pakar dan hospital Angkatan Tentera Malaysia
untuk menjalankan prosedur pembedahan tertentu melalui konsep hospital cluster. Yang ketiga, mobilisasi pakar KKM dan pakar swasta ke hospital yang tidak menyediakan perkhidmatan kepakaran tertentu. Jadi remobilisation staff ataupun pakar specialty KKM dan juga swasta. Keempat, outsourcing penyumber luaran perkhidmatan tertentu kepada hospital swasta untuk mengurangkan waktu menunggu prosedur ataupun pembedahan. Proses outsourcing ini dilaksanakan secara berperingkat mengikut keperluan dan kemampuan semasa kementerian berdasarkan kepada kriteria kes yang telah pun kita kenal pasti. Pada masa ini, KKM bekerjasama dengan 76 buah hospital swasta seluruh Malaysia dan sehingga akhir bulan Julai sebanyak 3,974 prosedur telah pun di-outsource kepada hospital swasta. Seterusnya meningkatkan perkhidmatan secara maya melalui virtual clinic dan juga meneliti kebolehkelaksanaan penyediaan hospital khas non-COVID-19 untuk menjalankan prosedur pembedahan elektif yang tertangguh. Dan ini kita akan minta peruntukan daripada pembendaharaan untuk memastikan bahawa kes-kes yang tertangguh terutamanya pembedahan non-elektif ini dapat kita selesaikan melalui outsourcing kepada hospital-hospital swasta. Terima kasih. Tambahan kedua. Yang Hormat sempurna. Terima kasih Datuk Speaker. Yang berhormat Menteri Kesihatan, saya ingin bertanya sama ada Yang Berhormat sedar ataupun tidak dan apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah bukan hanya di beberapa tempat di Kelang termasuk di peringkat negeri Sabah. Berhubung kait dengan masalah bukan hanya katil kemudahan kesihatan yang amat mendesak. Contohnya kalau di peringkat negeri Sabah, kita hanya di Kota Kinabalu Queen Elizabeth, kita hanya mempunyai 38 katil yang fitted with oksigen yang membolehkan untuk menampung keperluan masyarakat itu. Cuma 38. Di kawasan saya sendiri hanya 5 katil. Lepas tu nak bawa dari Tawau pun kadang-kadang ada patient dari Tawau bawa pergi Sempurna, jam up the whole area. Dan yang membimbangkan saya ialah oleh kena ketidaklengkapan perkara ini yang berhubung kait dengan keperluan untuk nak menyelamatkan nyawa manusia. Oleh kena oksigen is not available. Dan kita mempunyai pendekatan, tak tahu betul ke tidakkah, di mana usia yang 60 tahun ke atas. It is no longer a priority. Manakala yang 30-40 tahun mungkin akan diberi ruang untuk dibagi oksigen. Ada kes satu ketika dahulu, seorang daripada bekas mendiang Menteri Undang-Undang, B.K. Liu's brother, bila request kena oksigen, kena disambung, dia cakap, no, the queue is too long. Datuk Seri, we cannot drag on because we have to pull up. Ini yang membimbangkan saya. Takkan dalam keadaan yang ada pada negara kita pada hari ini dan kita mendengar berbilion duit untuk belanja. Takat oksigen pun di peringkat Queen Elizabeth Hospital 38. Apakah langkah untuk mengatasi immediate, the sense of urgency must be there, but what are the steps dengan izin yang perlu akan diambil oleh pihak pemerintah mengatasi masalah ini? Termasuk saya beritahu congested area in East Coast side, Tawau. Saya dah cadangkan supaya buka camp di Tawau yang mempunyai katil mencukupi, but nobody to man that. Pasal Tawau ada congested dengan pesakit yang ada. Recorded one stage, 45 orang meninggal dunia di Sabah. Oleh kerana keadaan yang begitu membimbangkan kita, ini katil kemudahan-kemudahan yang saya berharap, saya bertanya apakah langkah-langkah untuk immediately mengatasi masalah untuk menyelamatkan nyawa manusia. Terima kasih. Terima kasih, Mohd Sempurna. Yang Mohd Menteri. Terima kasih Yang Berhormat daripada Sempurna yang sungguh prihatin kepada apa yang sedang berlaku bukan hanya di Sabah tetapi di seluruh Malaysia. Untuk makluman Yang Berhormat, saya sendiri telah melawat negeri Sabah baru-baru ini. Pada 7 hari bulan September, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menghantar tambahan 480 silinder oksigen dan 48 oksigen regulator kepada Sabah untuk menampung keperluan yang mendesak buat masa ini. Namun demikian, saya faham bahawa isu ini sewaktu berlakunya surge of cases di Sabah memang kurang katil dan juga kurang katil yang ada peralatan oksigen. Sebab itu kita telah menghantar bekalan tambahan tersebut. Di Tawau, saya sendiri telah melawat hospital di Tawau dan kita telah kenal pasti tapak untuk didirikan Hospital Medan. Mungkin 100 katil yang mana kita akan juga
pastikan bahawa kemudahan alat pernafasan dan oksigen yang cukup di kawasan untuk Pantai Timur di kawasan Tawau. Saya ingin maklumkan bahawa mengambil iktibar daripada apa yang berlaku di Sabah, mungkin kita akan melihat dari masa ke semasa ada negeri yang akan melihat peningkatan kes dan juga memerlukan kemudahan oksigen. Dan di samping kita memastikan bahawa katil yang tetap yang mempunyai kemudahan pipe in oksigen itu jumlah dia selesa, tapi Kementerian Kesihatan Malaysia akan menubuhkan satu rapid deployment unit di mana modular ICU boleh dihantar dengan cepat, oksigen boleh dihantar dengan cepat kepada mana-mana negeri yang selepas ini mungkin akan mengalami a spike of cases dengan izin sekiranya varian-varian baru muncul. Jadi isu ini kita akan pastikan bahawa tidak berlaku seperti mana dahulu di mana tidak ada katil yang mempunyai kemudahan oksigen yang mencukupi seperti mana yang berlaku beberapa bulan yang lepas. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.